Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Panda-Panda. Kisah yang bertajuk Jaran Goyang ataupun Ilmu Pengasih. Namaku Nila, berusia 20 tahun. Aku pekerja kilang sejak lepasan SPM. Disebabkan aku tak punya cita-cita yang tinggi, maka aku pilih untuk berkahwin di usia muda. Mael, suamiku, bekerja sebagai pemandu bas kilang. Usianya 10 tahun lebih tua dari aku. Orang selalu panggil dia Mael Bujang. Disebabkan tiap hari Mael mengenyit mata mengajak aku nikah dan selalu mengayat aku dengan gurau manjanya, lama kelamaan cair juga hati ni. Aku terima pinangannya. Mak ayah pula lebih suka aku kahwin muda kerana mereka tak sabar nak menimang cucu. Perkahwinan aku dan Mael baru genap setahun. Mak selalu bertanya bila dia dapat timang cucu. Sedangkan anak dia ni perangai, na'uzubillahi min zalik, masih seperti remaja lain yang gemar keluar malam dengan rakan sekerja, menonton wayang, jalan-jalan cari makan dan berbelanja apa saja yang aku sukalah. Mael tak pernah melarang, malah selalu beri duit untuk aku menikmati usia muda bersama rakan jahiliahku. Amboi. Moi dan Cikin namanya. Mael tak pernah kisah sama ada aku hamil atau tidak. Mungkin dia benar-benar memahami jiwa muda isterinya. Love you, Mael. B, malam ni baby tak balik ya? Moi ajak tidur rumah dia. Boleh ya, B? Sambil menukar siaran radio kereta, aku memujuk Mael supaya beri lampu hijau. Boleh, baby. Tak balik terus pun tak apa. B tahu, baby memang nak enjoy puas-puas malam ni. Suara Mael agak ceria pula malam ni. Lain macam B punya ceria, macam tak bagi baby balik je. Memang dah selalu aku tidur di rumah Moi dan Cikin. Mael dah biasa tidur sendirian. Bukan macam tu. Malam ni kan malam minggu. Balik lewat-lewat sangat bahaya baby sorang-sorang. Tidurlah rumah Moi. Okey B sayang, I love you. Muah. Dah boleh agak. Mael mesti bagi lampu hijau. Malam ni aku dan Moi berdua dah menuju ke spa idaman para wanita. Treatment dari rambut sampai ke kaki. Kak Bella tuan punya spa dah reserve untuk kami sampai jam 10 malam. Kereta Toyota putih aku pandu santai-santai sebab jalan pun sesak. Tak perlu terkejar sangat sebab Kak Bella akan tunggu kami sampai baru tutup spa. Itu maksudnya. Sambil melayan lagu, aku mencuri dengar perbualan Moi. Setahu aku, panggilan tu dari Cikin sebab nama timangan untuk Cikin adalah Beda. Oi, Beda, kau jangan nak buat lawak. Kau kan rabun. Moi meninggikan suara sambil mengalihkan pandangan keluar tingkap. Tengok dekat, Beda. Tak baik memfitnah orang. Kawan kau bukan orang lain. Semakin serius nada suara Moi. Aku cuit peha Moi, ingin tahu apa yang dia bualkan. Okey, nanti aku call balik. Nel dah tanya ni, apa aku nak jawab? Aku pandang wajah Moi dari tepi. Kereta berhenti sejenak. Peluang baik untuk aku tanya apa yang mereka cakapkan. Moi tergagap-gagap.
bila aku tepuk lengan montoknya. "Kenapa muka kau macam itik tercekik guli ni?" Cikin nampak. Sejak bila pula gagap kawan aku ni? "Cikin nampak apa?" Aku segar dengan muka serius. Hampir biru muka Moy. "Cikin nampak Abang Mail bawa perempuan lain. Ada anak kecil." "Apa?" Moy menutup pipi kanannya dengan beg LV grade double A. Aku yang belanja, sebab tu aku tahu grade apa. Ya, kau janganlah marah-marah macam ni. Kacut perut aku. Aduh. Ting. Nada dering pesanan WhatsApp masuk. Aku nampak tertera nama Cikin. Aku pandu ke stesen minyak. Darah mula-mula meluap sampai terasa panasnya kedua-dua telinga. "Call Kak Bella, beritahu dia kita cancel. Duit kau aku ganti." Hati aku panas. Moy membebel seorang diri sambil mengikut arahan aku. Aku kalau dah marah memang Moy takut. Takut kena tinggal tepi jalan. Aku pernah buat macam tu masa Moy dengan Cikin membantah aku kahwin awal. Masa tu aku masih pakai kereta kelisa Abah. Laju aku park tepi jalan. Dua-dua aku paksa turun kereta. Sampai sekarang mereka tak berani buat aku marah. Masing-masing tahu aku ni kepala angin. Cikin menghantar lokasi dan juga video berdurasi 20 saat. Walau sesaat sekalipun, aku tetap rasa mendidih hati ni. Belum lagi Mael ada depan mata. Moy merapatkan dirinya untuk tengok video kiriman Cikin. Aku ulang berkali-kali. Abang Mael lah, Nel. Apa yang dibuat ni? Moy menutup mulutnya yang melopong. Nafas aku turun naik bagaikan baru lepas dikejar anjing. Macam itulah Nel marah. Mael dengan jaket jeans lamanya sedang menyuapkan makanan untuk budak dalam lingkungan 6 tahun. Lepas suapkan si anak, disuapkan pula perempuan bertudung sarung. Lepas disuapkan makanan, perempuan tu menyuapkan Mael pula. Bukan main manja lagi Mael ni. Aku rasa nak hentak je muka Mael atas meja. Geram betul lah. Sejak bila berlaku curang belakang aku ni? Relax Nel. Fikir dulu nak buat apa-apa. Kau marah-marah macam ni, apa kau dapat? Tengok laki kau dengan perempuan tu juga yang bahagia. Betul juga nasihat Moy ni. Benda dah jadi ni, kalau mengamuk pun tak guna. Perempuan tu sudah pun jadi sebahagian dari hidup suami aku. Aku cuma perlukan nasihat. Apa yang perlu aku buat? Lama juga aku berhenti menenangkan hati di situ. Moy terima panggilan dari Cikin, menunggu persetujuan untuk ke rumah seseorang yang boleh bantu aku. Aku fikir sejenak. Lantas aku angguk. Moy beritahu esok kena bertolak sebelum asar, kerana orang yang nak jumpa aku tu tidak akan terima tetamu lepas maghrib. Aku buat panggilan, sekadar penyedap hati. Manalah tahu kalau Mael ada pelanduk dua serupa kan. "Hello B. B buat apa tu? Nak baby balik tak?" Tak payahlah sayang. B baru siap makan ni." "Makan apa? Kedai mana B? Baby nak ke sana lah." Jangan datang B. B dah bayar ni. Baby makanlah dengan kawan. Nak B transfer 500 tak? Makan kenyang-kenyang. B nak panaskan enjin bas ni. Bye baby. Dalam video yang Cikin hantar terpampang nama restoran Sinaran. Memang betul lah, Mael baru lepas makan. Nak membodek punya pasal, sanggup bagi duit lebih 500. Pandai kau Mael. Kau tak kenal lagi kepala bini kau ni level puaka. Kau berani curang dengan perempuan lain, tunggu nasib kau. Sabarlah Nel. Berani dia curang dengan kau.
Kalau perempuan tu muda dan cantik, aku tak pelik. Ini perempuan dah dekat sebaya mak kau. Tu yang dia makan bersuap-suap. Aduh. Ya, aku pun pelik. Kenapa dia pilih perempuan tua macam tu? Apa kurangnya aku ni? Aku muda, badan tip-top, cantik tak kalah sikit pun dari Emma Maimbong. Alamak. Kenapa yang tua juga jadi pilihan dia? Keesokan paginya, Cikin datang membawa 2 paper bag berisi barang-barang keperluan yang diminta kenalan Abang Cikin. Aku serahkan bulat-bulat pada Cikin. Kepala ni dah tak mampu nak fikir lagi. Aku hanya menangis dan menangis, memikirkan suamiku mengkhianati aku. Mereka menemankan aku berangkat ke satu perkampungan yang jauh dari kesibukan kota. Ada lelaki tua berkulit gelap sedang menunggu di atas tangga. Silakan masuk. Mungkin isterinya yang menyambut kedatangan kami. Ketika ini, hatiku berdegup kencang. Apakah patut aku teruskan rancangan ni? Hati menjadi lemah dan kembali berfikir sejenak detik-detik kebahagiaan bersama Mail. Satu panggilan masuk. Aku berhenti di beranda. Panggilan dari suamiku. Mungkin masih sempat untuk aku batalkan niat membalas kecurangannya. Hello, baby. Lamanya baby senyap. Bi nak bagi tahu ni. Bi tak balik malam ni. Kimi ajak mancing. Baby enjoy lah dengan kak. Tut katanya si panda ni. Aku campak handphone ke dalam beg. Pergi mampuslah kau. Semalam dapat bermanja-manja dengan perempuan tua tu, masih tak puas lagi. Alasan mancing lah, apalah. Joran pun tak pernah pegang, nak tipu aku konon. Kalau sudah mulai, tidak boleh berundur. Jangan menyesali jalan yang kamu pilih. Aku hanya menurut apa yang kamu hajati. Pak Syudi mula menyalakan bara api. Keadaan bilik yang gelap hanya diterangi dengan cahaya 2 batang lilin. Saya nekat, Pak. Moy dan Cikin diminta keluar. Tinggal aku dan Pak Syudi berdua. Sebelum memulakan upacara, menyeru semangat, Bapa mau tanya kamu. Ilmu menunduk kasih ini amatlah tajam. Sekali sudah kau terima, maka segala apa masalah bukan tanggungjawab bapa. Kerana kawan kamu sudah bagi tahu bapa, hidup kau sengsara dicurangi suami, malah dizalimi suamimu. Apa kau sanggup terima saranan bapa? Kita gunakan. Kata-katanya terputus di situ. Dia pandang wajahku yang dalam kegelisahan. Cikin menambah cuka, garam, gula untuk menyedapkan cerita aku rupanya. Aduh. Aku memandang wajah Pak Syudi. Terketar-ketar bibir. Gunakan apa, Pak? Jaran goyang. Ilmu pengasih paling tajam ku bawa dari Banyuwangi, Jawa Timur. Mantra-mantra yang bakal mengunci hati suamimu untuk tidak berpaling pada yang lain selain dari kamu. Kau harus oleskan barang-barang yang aku berikan nanti. Dia akan menurut katamu. Jika perlu membunuh, dia akan bunuh. Semuanya terserah pada kamu. Wajah Pak Syudi kelihatan semakin gerun. Suaranya semakin bergema. Saya setuju. Bermacam-macam mantra dibaca Pak Syudi. Bukan aku faham pun. Bahasa Jawa kuno katanya. Kalau bahasa Jawa moden pun aku cuma tahu wes mangan, ngombe, opo iki. Tak sempat nak fikir lain. Aku cuma terbayangkan Mail sedang bermesraan bersama perempuan lain. Dia harus terima balasan. Perempuan tu harus merasa penderitaan hidup sebelum ajalnya. Dan Mail akan kujadikan hamba di telapak kaki ini. Memang patut diajar. Di depan aku dan Pak Syudi adalah setalam sajian untuk acara pemujaan.
Berkepul-kepul asap kemian memenuhi ruang bilik. Pak Syudi buka botol kaca berwarna hitam di depannya. Dihembuskan 2 kali ke dalam botol. Dihirup udara bercampur asap kemian dalam. Ditiup ke dalam botol buat kali ketiga. Tinggalkan wang pengerasku RM2000. Ambil botol ini, jaga dengan rapi. Jangan kasih pecah. Jumpa suamimu, ketika tidurnya bukakan botol ini. Biarkan saja. Pengikutku akan jalankan tugasnya. 1 untuk suamimu, 1 untuk perempuan itu, 1 lagi untuk anaknya. Ada 3 aku titipkan dalam botol ini. Minyak ini pula kau oleskan pada suamimu, belakang telinganya, keningnya dan nadi di tangannya. Itu saja. Pulanglah. Selesai sudah. Aku ingin melonjak keriangan. Hajat hatiku bakal tertunai. Esok Mail balik, akan ku lakukan suruhan Pak Syudi. Biar puas hati ini. Aku tinggalkan duit kertas RM2000 di dalam talam berisi pelbagai barang pemujaan. Ingat pesan bapa, jaga baik-baik botol hitam itu. Jika silap langkahmu, maka sia-sia usahaku. Malah kau akan menyesal sampai mati. Selepas menyambut botol hitam dan botol kecil berisi minyak, aku mengajak Moy dan Chicken balik. Tak sanggup tunggu lama-lama dekat situ. Dalam kepala ni hanya terbayangkan wajah Mail yang bakal jadi anjing suruhanku. Perempuan tua dan anaknya pula akan mati. Itu janji aku pada diri sendiri. Kau tunggu aku balik, Mail. Sepanjang perjalanan pulang, aku banyak termenung. Chicken memandu kereta. Moy menemankan dia supaya tidak silap jalan. Aku peluk erat botol hitam. Kau bantulah aku. Kau penuhilah hajatku, bisik hati ini. Ada kemalangan lah, Moy menjerit. Aku lihat kereta-kereta mula bergerak perlahan. Kemalangan di antara van sekolah dan kereta Myvi. Aku bersandar semula, malas ambil tahu. Tiba-tiba, kereta berhenti. Chicken menurunkan cermin kereta. Ada seorang lelaki mendukung budak berpakaian seragam sekolah. Cik, anak ni asma. Boleh tak cik bawa ke klinik? Paling dekat dengan tol susu keluar nanti. Kesian dia cik. Ambulans tak sampai lagi ni cik. Pakcik van sekolah lah. Pakcik van sekolah agaknya. Chicken memandang ke arah aku. Lemah betul Chicken ni. Aku tepuk bahu Moy, suruh dia yang duduk belakang jagakan budak tu. Aku jadi serabut. Ketika keluar dari kereta, aku lupa tentang botol hitam yang aku pegang tadi. Botol tu jatuh atas jalan tar. Bersepai. Cik, maaf cik. Tak jadi ya. Ambulans dah sampai. Pakcik tadi terus berlari meninggalkan kami. Aku melihat botol hitam yang bersepai dengan hati yang berkecai. Chicken suruh aku naik dulu. Kereta belakang dah mulai membunyikan horn. Aku berlari masuk ke dalam kereta. Rasa panas membara. Cepat Beda, aku panas ni. Kuatkan aircon. Panas sangat ni. Kenapa panas ni? Berita menyayat hati. Abang, janji pada Mah ya. Esok bawa Mah jumpa isteri muda abang tu. Mah sedia terima dia bang. Abang yang patut minta maaf dengan Nela. Mah dah maafkan abang. Nela belum tentu boleh terima abang tipu dia selama ni. Azimah memujuk Mael dengan lembut. Dia reda Mael telah memadukan dia. Dah lama dia tahu. Cuma mereka belum bersedia nak beritahu Nela hal yang sebenar. Ayah, ada pakcik polis cari ayah. Berlari-lari anak Mael mendapatkan ayahnya. Mael tersedak kopi bila Azim memberitahu ada polis datang mencarinya. Laju Mael berlari keluar. 2 anggota polis berdiri di luar pagar.
Hampir biru muka Mail. Nak tangkap sebab saman tak bayar ke? Atau Encik Ismail bin Bujang? Ya, saya Nela Karisma. Nela Karisma, isteri Encik Ismail ke? Ya, benar. Mail mengangguk kepalanya. Kenapa dia sebut nama isteri muda pula ni? Isteri Encik kemalangan bersama dua rakannya. Ketiga-tiganya meninggal di tempat kejadian. Ya Allah. Mail jatuh terjelepuk di atas tanah. Azima berlari mendapatkan suaminya. Mail tak dengar apa lagi yang polis ucapkan. Azima menangis memeluk bahu Mail selepas mendengar penjelasan abang-abang polis tersebut. Tiada siapa tahu Nela, Moy dan Cikin telah mati disebabkan terkejut melihat ada 3 makhluk bertanduk dan bertaring bersaiz bayi 5 bulan bertengki dalam kereta. Akibat terkejut dan meronta-ronta bila dipeluk 3 iblis suruhan Pak Syudi, Cikin hilang kawalan. Keretanya menghantam pokok di tepi jalan sebelum jatuh ke dalam gaung. Mungkin disebabkan botol pecah, maka iblis-iblis ni menampakkan bentuknya di depan 3 rakan jahiliahnya. Satu pengakhiran yang sadis. Sesungguhnya, sebagai manusia biasa, janganlah kita angkuh dan lupa kekuasaan Allah. Perancangan kita mungkin yang terbaik untuk kita, tapi percayalah, perancangan Allah itu lebih indah untuk orang yang kita benci. Sekadar cerita fiksyen. Terima kasih sudi mendengar cerita dari Panda. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.